Bermula 18 Mac 2020, Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di mana keseluruhan rakyat Malaysia, kalau kita boleh secara keseluruhannya, semua duduk rumah. Dan mungkin ada beberapa kerja yang tidak boleh dijalankan. Sebagai contoh yang kita akan bincangkan malam ni, iaitu operator air yang tidak boleh membaca meter di rumah, dan ini menyebabkan beberapa pengguna menzahirkan rasa kecewa kerana bil tinggi dan sebagainya. Mungkin pihak SPAN boleh menjelaskan kenapa ia berlaku. Okey. Terima kasih, Syira. Situasi ini berlaku macam Syira beritahu tadi kerana kita tak dapat nak menugaskan pembaca meter untuk turun dan buat pembacaan secara manual sebagaimana biasa. Jadi kita buat anggaran pukar berdasarkan bil-bil terdahulu. Pun begitu, apabila bil baru dikeluarkan, kita nak dapati pengguna merasa kurang senang dengan bil yang mungkin lebih tinggi dari biasa. Apa yang kita buat adalah kita buat semakan kiraan tarif air negeri tersebut dengan kiraan yang disediakan SPAN. Sebab SPAN ada satu nama dia, TSM ataupun Tariff Setting Mechanism, mekanisme penetapan tarif. Dia akan buat kiraan sama ada kiraan yang digunakan oleh operator itu adalah bertepatan dengan apa yang standard dikeluarkan SPAN. Jadi surat telah dikeluarkan kemudiannya. Kita dapati terdapat operator yang tidak orang kata mengikut sepenuhnya ataupun standard yang kita tetapkan. Kita telah keluarkan surat dan operator tersebut telah menyusun semula ataupun menyelaraskan semula. Dan hal-hal aduan berkenaan bil air ini telah berkurangan selepas itu. Memang kita tak nafikan apabila kita duduk rumah, semakin banyak kita gunakan air. Betul. Kita tumpu di kawasan rumah saja, itu mungkin menyumbang, tetapi kalau bil air itu pada kadar yang tidak munasabah, meningkat secara tidak logik, maka memang pengguna sangat disarankan untuk mengadu terus kepada operator atau setidaknya bawa kepada SPAN, dan kita telah pun membantu pengguna untuk memahami tentang kenaikan bil air ini melalui siaran kita terdahulu, dan terdapat juga operator yang telah membetulkan semula. Seandainya ada lebihan, dia akan kembalikan pada bil yang akan datang. Baik, bercakap tentang bil air ni hanya turun naik di harga dia kan. Ada juga kalangan orang kita ataupun mungkin ada segelintir orang yang tidak mempeduli ataupun tidak prihatin langsung, Syira, curi air. Itu satu isu besar. Setakat sampai ke hari ini pun ada kes-kes yang kebanyakannya membabitkan industri. Betul. Pengindustrian dan sebagainya, kilang dan sebagainya. Jadi berapa peratus kes untuk tahun ni setakat hari ini curi air ni? Baik, terima kasih. Kes curi air ni macam tuan beritahu, sebenarnya air curi air ni jatuh di bawah air tak terhasil ataupun NRW, non-revenue water. Non-revenue water paling besar adalah kebocoran paip air daripada paip uzur. Yang kedua adalah kecurian air. Apa kes yang kita dapati sangat tinggi, terutama di negeri-negeri yang membangun pesat seperti Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan sebagainya. Macam tuan beritahu tadi, majoriti adalah industri yang mengambil air secara tak sah ni melalui saluran-saluran paip utama dibuat sambungan-sambungan yang tidak sah. Dari segi peratusan tu kita jangka setakat ni jumlah yang kita perolehi adalah 10 hingga 20% kes yang kita dapati. Tapi masih dalam keadaan terkawal di mana pihak operator ni melalui kerjasama SPAN dan juga penguatkuasa lain menjalankan operasi pemantauan. Sebab itu kita lihat banyak juga operasi-operasi pemotongan sambungan-sambungan haram dilakukan oleh SPAN dengan mengambil kira lokasi-lokasi industri seperti di kawasan pertanian. Bawah-bawah ni kita buat di kilang simen, juga kita buat di kawasan pelupusan bahan-bahan terbuang dan sebagainya. Memang ada berlakunya kecurian air dan jumlah yang diambil juga banyak, dan apa yang mereka perlu jelaskan sekiranya mereka ditangkap dia dapati bersalah, mereka perlu bayar bil semula kepada Air Selangor contohnya. Kalau berlaku di Selangor, dia perlu bayar semula kepada operator, dan dia perlu juga berhadapan dengan pendakwaan oleh pihak SPAN. Seandainya dibuktikan bersalah, dia kena bayar pula compound atas apa yang dikeluarkan atas kesalahan itu. Jadi kalau pengguna, maaf Syira, kalau pengguna tahu hal ini, bagaimana mereka boleh menolong pihak SPAN? Kita sangat malu-alukan kalau pengguna mengesyaki sebarang aktiviti yang mencurigakan. Dia nampak macam tiba-tiba tutup kawasan tu, tutup dengan zinc, buat aktiviti yang tak jelas apa dia, ataupun tekanan air di kawasan tiba jatuh. Mungkin diambil secara tidak sah. Di pihak lain, sila laporkan yang pertama kepada operator air di negeri anda. Kalau di Perlis, syarikat air Perlis lah, di Kedah Sadar contohnya. Buat laporan kepada mereka. Yang kedua, anda buat laporan juga kepada BBT. Kadang-kadang sama ada bocor dan sebagainya, dan juga laporkan kepada SPAN. Kalau SPAN ni anda boleh log kita di www.span.gov.my di SPAN, dan kita juga ada e-aduan
juga boleh buat aduan, dan juga nombor WhatsApp yang boleh dapati di laman web kita, yang anda boleh WhatsApp kepada kita untuk bagi makluman. SPAN melalui unit penguasaan kita setiap hari keluar membuat pemantauan. Sama ada pemantauan ke atas pencemaran sungai ataupun hal-hal berkaitan curi air yang kita akan jalankan penguasaan. Okey. Macam mana pun tak boleh lari mana, Azrul. Nak curi air pun tetap akan dikesan. Dan mungkin bagaimana SPAN sendiri memantau aktiviti dari segi industri, mungkin pengguna peribadi yang menjalankan perniagaan yang mungkin menyumbang kepada pencemaran air, berlakunya pembuangan air dan sebagainya. Bagaimana SPAN mengenal pasti atau memantau aktiviti-aktiviti pengguna? Okey, aktiviti-aktiviti ni kebanyakannya kita dan agensi di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air, KASA, JAS Penerja Alam Sekitar, kita mendapati kebanyakannya berpunca daripada industri. Kita pergi kawasan industri yang mana kerap berlakunya gangguan. Contohnya kawasan-kawasan perindustrian, sebab effluent industri ini akan dibuang ke dalam sungai yang hampir sama. Dan kita akan buat pemantauan ke atas sungai yang sebelum sampai ke intake ataupun kawasan pengambilan sumber air mentah. Ini yang penting, bukan selepas intake lah. Kita selalunya pantau di kawasan sebelum intake. Jadi pihak SPAN sama ada melalui penyelidikan berkala ataupun rondaan berkala ataupun aduan daripada orang ramai. Kadang orang nampak tiba-tiba air ni warna hijau, warna kuning, berubah warna dan sebagainya, dia akan laporkan. Dan pihak kita melalui kerjasama daripada operator air negeri akan turun buat rondaan dan pemantauan kawasan mana yang potensi yang banyak melakukan pencemaran. Macam sebelum Hari Raya Aidilfitri yang lepas, kita dapat aduan tentang bahan-bahan buangan daripada ayam, ulu-bulu dan usus yang memenuhi kawasan-kawasan longkang dan sebagainya. Kita pergi buat dan dapat jumpa sumber di mana. Sebab benda-benda ini sebab tak diuruskan dengan betul. Kebanyakan industri ini mereka ambil jalan mudah, buang dalam sistem kumbahan. Sebenarnya tak boleh. Itu ada effluent yang patut dilepaskan mengikut standard ditetapkan, bukan atas apa yang dirasa dia boleh lepaskan, dia lepaskan. Macam PKP, Syiran, tadi Syiran ada bercakap tentang PKP. Sepanjang PKP berlangsung, ramai yang mengucapkan atau menzahirkan kesyukuran kerana sungai menjadi bersih. Betul. Salah satu di Melaka. Sampai di Venice, Itali pun mereka terkejut. Ikan nampak dalam sungai, sepanjang umur dia tak pernah nampak ikan. Jadi selepas PKP, jadi balik pencemaran dan sebagainya. Tetapi semasa PKP mereka boleh mengikut aturan ataupun mungkin kilang tidak dibuka dan tidak beroperasi. Jadi bagaimana pemantauan yang dibuat oleh pihak SPAN? Adakah atas aduan baru buat pemantauan ataupun sentiasa bergerak untuk membuat pemantauan ni? Terima kasih Tuan. Berdasarkan daripada apa yang kita observe ataupun kita perhatikan, pemantauan yang kita buat selepas daripada semasa PKP dan selepas PKP adalah secara harian, bukan lagi berdasarkan aduan. Sebab kita dapati bahawa penguasaan itu perlu pada setiap masa. Kerana melihat kepada trend-trend terdahulu di mana hanya apabila kita dapat aduan kita buat penguasaan ini tidak berkesan. Kita perlu ubah ikut apa keperluan yang dikendaki. Kementerian melalui Wabi Menterinya sangat tegaslah hal ini. Beliau sangat mengambil berat tentang alam sekitar. Jadi pihak Jabatan Alam Sekitar, SPAN dan kesemua agensi di bawah kementerian perlu bergerak proaktif. Sebab itu SPAN setiap hari turun bersama operator, begitu juga dengan Jabatan Alam Sekitar. Kita tengok hampir setiap hari ada laporan. Baru-baru ini Wabi Menteri turun ke Johor Bahru tengok macam mana pelupusan bahan-bahan yang tak sepatutnya berada, sampah-sampah yang diimport dan sebagainya. Jadi itu juga dengan SPAN untuk memastikan bahawa pencemaran air, kualiti air mungkin nak balik macam zaman PKP yang bersih macam tu hanya dengan penguasaan. Dan kesedaran awam. Kesedaran itu yang penting. Kalau kita buat penguasaan sebanyak mana pun dan orang kata alah sekat jumlah tu boleh bayar, apa yang isu, sikit sangat denda dan sebagainya, selagi tiada kesedaran dalam diri pengguna, sama ada pengguna industri ataupun domestik, selagi itu kita akan berhadapan dengan masalah yang sama, iaitu mendidik pengguna. Cik Fazil, saya ada terfikir kalau kita imbas kembali kepada 10 tahun dulu, mungkin ada kawasan yang tidak menerima air yang bersih, ada alasan dan sebab tertentu, tapi tahun 2020 ini masih ada kawasan yang tidak menerima air yang bersih atau bagaimana? Okey, terdapat juga situasi di mana pihak operator menghadapi kesukaran untuk membekalkan ataupun membawa paip mereka ke kawasan-kawasan luar bandar yang ada kawasan tinggi dan sebagainya. Jadi kadang-kadang tekanan air itu mungkin tak sampai ke kawasan yang sepatutnya yang diperlukan. Macam kita baru-baru ini pun bagi membantu kawasan pendudukan orang asli. Jadi kita cari solution lain. Anda kata pihak operator melihat perlunya kajian yang lebih panjang dilakukan ataupun kos lebih besar diperlukan untuk menarik pipe dan sebagainya. Buat sementara waktu kita telah bina satu memperbaiki sistem pam air bawah tanah itu. Sehinggalah bekalan air dapat dibekalkan.
Memang terdapat beberapa di situasi yang terlihat di negeri-negeri Pantai Timur di mana mungkin yang sama ada mereka tidak mendapat bekalan akibat kawasan berpunca daripada kawasan mereka berada di kawasan outskirt ataupun di kawasan luar dan sebagainya. Itu sedang diperhalusi oleh pihak operator air dan kajian negeri dan juga SPAN. Bagaimana kita boleh bantu untuk mendapatkan capaian bekalan air bersih ini pada 1%. Sekarang belum lagi lah mencapai 1%. Masih ada beberapa persen yang perlu kita penuhi. Tapi usaha bagi membekalkan air bersih ini sedang dijalankan sebetulan. Terutama kita dah bercakap tentang 2020 negara kita patutlah mencapai status negara maju dan sebagainya. Jadi kalau masih ada mereka yang tak dapat bekalan air bersih ini, mungkin jadi orang rasa pelik. Masih ke ada orang terpaksa guna air sungai dan sebagainya. Ini memang mungkin di setengah situasi di kawasan luar ada lagi yang menggunakan air, kalau di bahagian Kedah disebut air masyarakat. Air daripada air terjun ataupun diambil untuk dibekalkan dan sebagainya. Tapi pihak operator air, SPAN dan juga kementerian sedang melihat apa jua kaedah yang kita boleh buat supaya mereka juga dapat menikmati bekalan air terawat yang dibekalkan oleh operator bekalan air. Masih juga ada kawasan yang masih belum akses air bersih, tapi itu disebabkan kekangan kawasan dan sebagainya. Dan mungkin ada aduan yang mungkin mereka boleh lakukan untuk memastikan kawasan mereka menerima air yang mencukupi, kawasan mereka menerima air yang bersih. Boleh. Diadu kepada SPAN. Ada lagi yang kita nak bincang, Azrul, berkaitan dengan mungkin kempen je tak cukup sebenarnya. Mungkin perlu lagi aktiviti pendidikan untuk kesedaran pengguna berkaitan dengan kelestarian sumber air, penjimatan air, pencemaran air. Semuanya selepas ini, kita berehat seketika. Panorama Budaya, Kesihatan, Teknologi, Pelancongan, Sejarah dan isu-isu semasa, antara paparan menarik yang dibawakan dari dalam dan luar negara. Saksikan Panorama setiap Isnin 10 malam hanya di TV1. Di samping itu, bank-bank telah memberikan komitmen untuk membantu semua peminjam individu atau PKS, baik peniaga, penjaja atau mereka yang bekerja sendiri yang turut terkesan akibat COVID-19. Bergantung kepada situasi peminjam-peminjam, bantuan-bantuan yang ditawarkan termasuk 1. Membayar faedah sahaja untuk suatu jangka masa yang ditetapkan. Atau 2. Memanjangkan tempoh keseluruhan pinjaman bagi mengurangkan pembayaran balik bulanan. Atau 3. Memberi pelepasan lain sehingga peminjam mencapai kedudukan keuangan yang lebih stabil. Bagi pinjaman sewa beli pula, pihak bank akan turut menawarkan pilihan penjadualan ansuran yang bersesuaian tertakluk kepada akta sewa beli. Contohnya, memanjangkan tempoh bayaran balik pada kadar ansuran bulanan yang lebih rendah. Sumber air kepada pengguna. Malam ni kita bercakap pasal air je, tapi bukan air minuman, tetapi sumber air. Rata-rata rakyat Malaysia ni beruntung sebenarnya, Syirah. Sebab kita adalah merupakan kawasan yang antara kawasan penerima air hujan, sumber air sungai, gunung dan sebagainya. Banyak sumber air kita. Tapi kesedaran untuk menjaga dan juga menghindar ataupun menyah cemar air itu kurang.
Betul. Kalau ikutkan kepada kalau kita kecil-kecil mungkinlah kita fikir kita nak air bersih, kita perlu ajar-ajar anak kita untuk jimat air, untuk memastikan kelestarian air. Tapi apa situasi pengguna kita sekarang kerana masih berlaku pencemaran air? Mungkin kempen je tak cukup, Encik Fazil. Macam mana? Okey, saya suka gunakan terma ni bahawa air yang kita terima itu adalah daripada awan kecawan. Awan kecawan. Ya, daripada air hujan yang turun ke dalam sungai, dalam empangan ataupun di kawasan kita ambil, diproses sampailah kecawan. Dia bukanlah satu perjalanan yang mudah. Macam anda beritahu tadi, kempen tak memadai. Paling penting adalah kesedaran pengguna itu sendiri. Kita tak sepatutnya ambil mudah pada benda yang kita dah dapat. Sebab untuk makluman, air yang kita guna sekarang ni adalah air yang kita terima mungkin 500 tahun yang lepas. Tak berubah. Sumber air di negara ataupun di dunia ni sumber air yang sama. Kalau dari segi yang lebih spesifik lagi, air bekalan air bersih yang diterima di seluruh dunia ni hanyalah 1% daripada jumlah air yang ada. Akses di seluruh dunia. Selebih kebanyakannya air laut yang belum digunakan lagi sebagai air untuk digunakan oleh rakyat ataupun pengguna. Jadi berkempen memang boleh dibuat oleh pelbagai pihak. Telah pun dibuat. SPAN sebagai contoh, Jabatan Alam Sekitar sebagai contoh, JPS Cintailah Sungai Kita sebagai memang kempen yang telah lama berlaku. Dan pelbagai pihak turut membantu. Kalau anda pergi di pusat-pusat menuli belah pun mereka tak situ jimatkan penggunaan air. Kita pergi hotel pun jimatkan penggunaan air. Kempen telah banyak dilakukan. Tapi yang lebih penting di sini adalah kesedaran bahawa air ni adalah anugerah. Air adalah satu nikmat yang tak dapat dinafikan. Dan air itu sangat dekat dengan kita. Sangat dekat maksud saya, apabila kita gembira ataupun sedih, air akan keluar dari mata kita. Dekat ada air yang kita. Kalau kita rasa gembira pun air keluar. Dan air mata itu dianggap bersih dan suci. Sebab dia bersih kan. Jadi air itu pada kita macam umat Islam ni lagilah kita menggunakan wuduk, berwuduk dan sebagainya. Betapa dekatnya air dalam kehidupan kita. Tapi adakah kita memberi layanan yang setimpal pada air? Lepas kita guna, kita tak kisahlah apa jadilah masuk longkang ke, kotor ke, tercemar ke, yang dia tahu dia buka pilih air bersih akan keluar. Tapi cabaran nak membekalkan air bersih itu tak ramai yang tahu. Mungkin satu hari kita boleh buat hari terbuka supaya orang ramai boleh pergi tengok apa yang kita buat di loji rawatan air. Biar dia sedar, rupanya air yang kita ambil itu warna coklat, segelap-gelap coklat tu ambil, dia proses sampailah bersih. Supaya dia dapat rasa macam, aku kena jagalah. Mungkin kalau buat hari terbuka tu ada kesedaran, macam gini rupanya air perlu. Macam kumbahan juga, kita pun jaga kumbahan, pemotongan. Orang tak tahu macam mana kita proses air pemotongan tu. Kalau kita bawa pergi loji, kita punya rakat ada blokir pernah buat. Bawa biar orang tengok macam mana proses kumbahan tu. Dia orang sedar, macam ni rupanya. Betul, dengan 52 sen untuk 1000 liter itu mungkin start bermula daripada hari terbuka yang mungkin dalam perancangan SPAN sendiri. Betul. Untuk memastikan pengguna ini sedar air yang dirawat tu bukan semalam dirawat, hari ini boleh pakai, baru boleh guna kan. Jadi kita tahu sumber air tu banyak. Malaysia dikelilingi air tapi masih kurang kesedaran disebabkan pendidikan kepada pengguna itu sendiri. Itu salah satu pendidikan. Kalau dari awal perbincangan kita berkaitan dengan boleh pengguna buat aduan dan sebagainya. Ada laman sesawang di span.gov .my di mana pengguna boleh pergi ke e-aduan kita untuk log aduan, dan situ juga kita ada keparkan nombor WhatsApp kita. Seandainya pengguna perlukan tindakan segera, dia boleh laporkan melalui WhatsApp. Operator air pun sama. Terutama operator air di kawasan-kawasan utama ni mereka sangat proaktif. Anda boleh terus ke mereka punya dalam sistem dalam talian dan log aduan aplikasi mereka. Sekarang ni mereka bertindak dengan segera sebab SPAN ni macam saya beritahu, kita polis air bukan ke atas pengguna yang gunakan air, termasuk operator air. Seandainya operator air tak memenuhi standard piawai tetapkan mata Akta Industri Perkhidmatan Air AIPA Akta 655, kita juga boleh ambil tindakan pada operator air. Perlu juga sebenarnya saya rasa penguatkuasaan terhadap undang-undang ini perlu juga mereka yang pembaziran air dan pencemaran air perlu digelarkan sebagai jenayah. Perlu sebenarnya kan? Baru saya rasa baru takut lepas tu. Betul. Kan. Tapi sebenarnya saya setuju dengan Syira tu. Kalau kita sabitkan kesalahan mereka ni yang membazir air, membuat pencemaran dan sebagainya di tahap yang tertinggi dengan kadar maksima dendanya itu, mungkin perkara ini ataupun tabiat ini akan menjadi kurang seperti setengah negara kan. Untuk makluman tuan, sebenarnya dalam akta kita hukuman paling tinggi adalah hukuman mati seandainya dengan niat mencemarkan sumber air dan tindakannya itu memang boleh membawa mudarat kepada orang lain dan telah membawa mudarat, dia boleh jika dapati bersalah dikenakan hukuman mati. Contohnya anda ambil satu bahan yang beracun, masukkan dalam loji rawatan air.
dengan sengaja, dengan niat untuk membawa mudarat kepada orang lain. Kemudiannya ada orang yang dah konsum air itu dan mendapat mudarat ke atasnya, tak pada mati dan sebagainya, anda boleh dikenakan hukuman gantung. Itulah perlunya aduan, Azrul. Jadi aduan Pencemaran ni saya teringat yang sebelum ini terjadi di Pasir Gudang, pencemaran yang disebabkan oleh sisa toksik dan sebagainya. Jadi bagaimana sekarang sungai di Pasir Gudang ataupun keadaan di Pasir Gudang? Okey, kebetulan sungai Kim Kim tu yang anda rujuk ni merupakan bukanlah sungai yang menjadi sumber air kepada kita. Pun begitu tetap menjadi satu perhatian di pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air. Kita pergi tengok balik sungai tu, pun sungai tu boleh dikelaskan sebagai yang tidak digunakan, tapi kesejahteraan sungai itu perlu dijaga. Itu yang kita dan juga Jabatan Alam Sekitar dan juga KASA memerhatikan secara rapat kualiti sungai. Sebab itu kita minta supaya orang ramai bersama-sama dengan NGO turun bagi mencintai sungai yang berada berhampiran anda. Anda tak perlu tengok sungai yang terlalu jauh lah. Mungkin kita nampak cantiknya sungai dekat Melaka masa PKP. Tapi apa kata kita lihat sungai di belakang-belakang ataupun berhampiran dengan kawasan rumah kita, kita jaga sungai-sungai itu, pelihara dan kemudian kita perkembangkan orang kata pendidikan tentang menjaga kesejahteraan alam sekitar ni, terutama sungai ni, supaya akhirnya manfaat itu balik kepada kita, kepada pengguna. Kalau sungai kita cantik, terjaga, dah kembali pada kelas 3, 2 dan yang lebih baik, jadi masalah ataupun rawatan-rawatan yang perlu dilakukan oleh operator air ni mungkin tak perlu serumit itu. Saya tertarik bila Cik Fazil ada beritahu ada NGO yang juga berganding bahu bersama dengan pihak SPAN untuk memberi pendidikan kepada pengguna luar sana berkaitan dengan pencemaran air dan penjimatan. Dan mungkin Encik Fazil sendiri berpengalaman berjumpa dengan mereka sendiri, bagaimana usaha mereka, adakah usaha mereka juga sekeras SPAN sendiri? Kalau di Lembah Kelang ni kita memang terkenal dengan satu NGO dinamakan Friends of Rivers. Dan mereka ini menjalankan aktiviti setiap minggu. Mereka adalah menjalankan kerja secara sukarela. Dan kebanyakan mereka adalah profesional yang berada dalam bidang masing-masing. Tapi keprihatinan mereka terhadap menjaga kemaslahatan atau kesejahteraan sumber air ini sangat dikagumi. Anda boleh tengok di hadapan UKM pada setiap Sabtu mereka akan ada Friends of Langat River. Dia akan buat kerja-kerja pembersihan, menjaga, mencantikkan kawasan sungai, sebab pada akhirnya aspirasi mereka ni nak menjadikan rakyat rasa tempat sungai itu cantik, dia datang berkelah dan sebagainya, menjadikan kawasan sungai ini kawasan rekreasi. Kalau nak jogging dan sebagainya. Tapi kita juga minta, walaupun kalau sungai itu dah cantik, janganlah kita tinggalkan sampah. Kadang apa yang berlaku, macam saya dimaklumkan pembukaan Tasik Sisi Wangsa semula-mula dibuka semula tu, vandalism kembali, buang sampah sana sini. Tempat dah cantik tapi mentaliti kita masih lagi belum cantik sebegitulah. Jadi kalau sungai itu telah diperindahkan kemudian oleh NGO-NGO yang sedemikian, kita amat berharap agar kita juga memberi satu pelayanan yang setimpal kepada sungai dengan menjaganya, sebab dia akhirnya akan balik kepada kita. Mentaliti persoalannya, Azrul. Betul. Mentaliti kena bijak. Pengguna bijak, mentaliti kena bijak, Azrul. Betul. Kita dah di tahun 2020, bukannya di tahun yang kebelakang, tapi kita akan ke depan. Dan kata orang zaman sekarang ni kena move on dengan mentaliti yang lebih kuat dan juga sedar akan tanggungjawab kita sebagai pengguna dan rakyat Malaysia. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Fazil Ismail, Pengarah Unit Komunikasi Korporat Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, kerana sama-sama berkongsi pandangan dan mungkin ada ilmu baru yang saya dengan Azrul dapat dan pengguna di luar sana. Terima kasih kerana terus setia bersama Bicara Pengguna. Dan juga akhir saya ingin menyebut kembali kata-kata Cik Fazil tadi, dari awan ke cawan. Jadi jagalah air di rumah anda, jangan bersihkan air. Jadi terima kasih kepada anda yang menyokong kami di Bicara Pengguna. Terima kasih, selamat malam.